Seorang ustadz meluahkan perasaan kepada seorang wanita ketika suaminya sedang sakit. 30 hari kemudian, satu kebenaran terbongkar dan mengejutkan seluruh keluarga. Tengah hari itu, ketika cahaya matahari bulan Julai memancar ke atas bumbung genting merah di sebuah surau kecil, Ustadz Firdaus, penjaga surau yang berusia lebih 30 tahun itu, duduk mengeluh di anak tangga. Di halaman surau, seorang wanita muda yang membawa bakul buah-buahan, berpakaian baju kurung biasa, sedang tekun membersihkan meja di ruang sholat. Namanya Aisyah, seorang wanita yang suaminya telah terlantar di hospital selama lebih 2 bulan karena kegagalan buah pinggang peringkat akhir. Tiada siapa menyangka bahwa seorang seperti Ustadz Firdaus yang telah mengabdikan diri kepada agama selama lebih 10 tahun, suatu hari akan duduk termenung, memerhatikan susuk tubuh wanita itu dengan hati yang berdebar. Dan lebih tidak disangka lagi, pada suatu petang hujan lebat, ketika Aisyah sedang sibuk berdoa untuk suaminya, Ustadz Firdaus sendiri telah meluahkan sesuatu yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang agamawan. Aisyah, jika hidup awak sesusah ini, mungkin kita boleh cari jalan lain untuk hidup yang lebih kurang penderitaannya. Aisyah tergamam, tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Dia hanya mampu terduduk melutut, air matanya berlinangan. Suaminya sedang nazak di luar sana. Dan di sini adalah seorang ustadz, orang yang paling dipercayai oleh keluarganya. Segalanya selepas itu bagaikan ribut melanda. Seluruh kampung menjadi heboh. Ada yang menuduh Aisyah, ada yang mengutuk Ustadz Firdaus. Ada yang mengatakan dia perempuan gatal, ada yang mengatakan Ustadz telah melanggar hukum agama. Tetapi tiada siapa yang tahu, selepas 30 hari, satu kebenaran yang terbongkar telah membuatkan semua mulut yang menghukum itu terdiam. Kerana orang yang paling malang belum tentu yang berdiam diri, dan orang yang paling bersalah kadangkala pandai berlakon suci. Mari kita ikuti 20 hari yang penuh pergolakan itu untuk melihat bahwa kehidupan rumah tangga, hati manusia, dan balasan Tuhan kadangkala tidak seperti yang dilihat oleh mata kasar. Aisyah sememangnya seorang istri yang baik. Orang kampung pun mengatakan dia beruntung kerana berkahwin dengan Kamal, suaminya, seorang lelaki yang rajin dan baik hati. Mereka berkahwin ketika Aisyah baru berusia 22 tahun. Belum sempat menimang cahaya mata, suaminya jatuh sakit, kegagalan buah pinggang. Bagaikan hukuman mati, pihak hospital mengatakan perlu menjalani dialisis berpanjangan, memerlukan wang dan penjagaan rapi. Keluarga suami Aisyah pula miskin. Ibu bapanya telah lama meninggal dunia. Tiada siapa yang dapat membantu. Dia seorang diri, sambil berniaga kecil-kecilan di pasar, sambil bergegas ke hospital untuk menjaga suami. Tubuhnya terasa letih lesu, tetapi tidak pernah sekalipun mengeluh. Sejak Kamal dimasukkan ke hospital, Aisyah mempunyai satu tabiat baru. Setiap pagi dia akan singgah di surau Al-Hidayah untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Orang kampung yang melihatnya turut bersimpati. Ada yang memberinya sebungkus nasi lemak. Ada yang secara senyap-senyap meletakkan beberapa keping wang ringgit ke dalam bakul sayurnya. Ustadz Firdaus, penjaga surau itu, memperhatikan segalanya tanpa berkata apa-apa. Dia seorang yang pendiam. Orang kampung kata dia belajar agama sejak kecil, membesar tanpa keluarga, jadi wajahnya sentiasa tenang, seolah-olah segala gejolak hidup tidak ada kena-mengena dengannya. Tetapi sejak Aisyah muncul setiap pagi, wajah itu mula berubah. Kadang-kadang matanya mengikuti langkah Aisyah, kadang-kadang tangannya sedikit menggeletar ketika menghulurkan segelas air kepadanya. Buat pertama kalinya, Ustadz perasan tangan wanita itu yang kurus dan kasar, tetapi bersih.
Buat pertama kalinya, Ustadz bertanya, "Awak dah makan?" Hanya satu soalan itu membuatkan Aisyah menangis. Sudah lama tiada siapa bertanya begitu kepadanya. Dia memang seorang yang kuat, tetapi dia juga hanyalah seorang wanita. Dia rindu akan perasaan diambil berat. Dia rindu akan suara manusia. Sejak hari itu, setiap kali selepas solat subuh, Aisyah akan tinggal untuk membersihkan ruang solat dan mengemas halaman surau. Ustadz tidak menghalangnya. Dia tidak menjelaskan, cuma kedua-duanya merasa ringan hati. Orang kampung mula berbisik-bisik. Orang alim tapi asyik pandang perempuan. Istri orang, tapi setiap pagi ada di surau, tak elok dipandang. Aisyah dengar, Ustadz dengar, tetapi kedua-duanya hanya diam. Tanpa disangka, kebisuan itulah yang mendekatkan mereka sedikit demi sedikit. Dan kemudian, sesuatu yang sangat rapuh mula bercambah dalam pagi-pagi yang sunyi di antara bau kemenyan dan suara azan. Sejak Aisyah datang ke surau secara tetap, Ustadz Firdaus mula berubah, walaupun dia sendiri tidak menyadarinya. Ketika mengaji Al-Quran pada waktu malam, bacaannya menjadi lebih perlahan. Matanya sering melirik ke arah sudut di mana Aisyah selalu meletakkan sejambak bunga kecil. Pada waktu pagi, dia sering keluar ke halaman lebih awal dari biasa, hanya untuk melihat susuk tubuh wanita itu melangkah masuk ke pintu surau dalam kabus pagi yang nipis. Pada mulanya, Ustadz meyakinkan dirinya bahwa dia hanya bersimpati. Seorang wanita muda yang hidup berbakti, bersusah payah menjaga suami yang sakit. Itu adalah perkara yang menggetarkan rasa belas kasihan dalam dirinya. Tetapi kemudian, Ustadz sendiri mula merasa takut. Kerana rasa belas kasihan tidak sepatutnya membuat hati seorang agamawan gelisah setiap kali seorang wanita tersenyum kepadanya. Suatu malam selepas solat, Ustadz Firdaus duduk bertafakur untuk masa yang lama. Tetapi anehnya, semakin dia berzikir, bayangan Aisyah semakin jelas dalam fikirannya. Senyumannya, suaranya yang perlahan, "Terima kasih Ustadz, sebab benarkan saya tinggal untuk menolong." Dan juga susuk tubuhnya yang menunduk membersihkan setiap sudut ruang solat, matanya yang kemerahan kerana letih. Ustadz terkejut membuka mata, seluruh badannya basah berpeluh. Buat pertama kali dalam 10 tahun mengabdikan diri, dia merasa takut pada dirinya sendiri. Pagi esoknya, Ustadz tidak keluar ke halaman seperti biasa, tetapi apabila mendengar bunyi tapak kaki Aisyah menaiki anak tangga, tangannya kembali menggeletar. Dia meletakkan bakul buah-buahan dan berdoa seperti biasa. Apabila berdiri, dia tersenyum. "Saya hanya berdoa agar suami saya dapat hidup beberapa tahun lagi, Ustadz. Saya tak minta apa-apa lagi." Senyuman itu tidak mempunyai sekelumit harapan, tetapi senyuman orang yang telah sampai ke ambang putus asa, namun masih cuba kelihatan tenang. Ustadz Firdaus terdiam, hatinya terasa seperti diremas. Entah sejak bila bayangan suami yang sakit itu tidak lagi menghantuinya. Sebaliknya, dia merasa kasihan pada dirinya sendiri kerana tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghapuskan kesedihan di wajah wanita itu. Malam itu, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Aisyah berdiri di halaman surau memakai baju putih, memegang sejambak bunga kekwa. Dia memanggil nama Ustadz, bukan dengan panggilan Ustadz, tetapi nama sebenarnya sebelum mengabdikan diri kepada agama, Fahmi. Ustadz terjaga, peluh membasahi bajunya, hatinya kacau bilau. Malam itu, dia keluar ke halaman, berjalan mengelilingi pokok besar di tengah halaman surau. Memandang ke arah dahan-dahan, dia bertanya dalam hati, "Jika ini benar-benar belas kasihan, mengapa hati ini berdebar? Jika hanya simpati, mengapa aku berharap dia memandangku lebih lama sedikit?"
Tiada jawaban, hanya bunyi daun-daun berguguran dan hati yang tidak tentram. Tengah hari itu, hujan turun tiba-tiba, hujan lebat awal musim yang luar biasa di pertengahan bulan Julai. Aisyah sedang membersihkan ruang belakang surau apabila telepon di dalam poketnya berdering, panggilan dari hospital. Dia menjawab telepon, wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat. Tiada siapa yang berdekatan, tetapi dari halaman atas, Ustadz Firdaus masih dapat melihat susuk tubuh Aisyah yang menggeletar. Tangannya menggenggam erat bajunya. Dia mengangguk beberapa kali, berbisik, "Iya, saya faham, saya akan balik segera." Apabila dia bergegas menuruni anak tangga, Ustadz sudah berdiri menunggunya. Aisyah menunduk, cuba bertenang. "Ustadz, hospital telefon, mereka kata suami saya sangat lemah, mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi." Apabila berkata begitu, kerongkongnya tersekat. Dia cuba menelan air mata, tetapi tidak berdaya. Air mata itu mengalir perlahan. Dia mengesatnya dengan lengan baju dan menadah tangan. "Saya minta diri dulu, saya tak tahu esok masih boleh datang atau tidak." Ustadz Firdaus tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan, tetapi hatinya bagai dirobek. Petang itu surau sunyi, Ustadz berjalan mundar-mandir di hadapan ruang solat utama. Tiba waktu mengaji, tangannya menggeletar tidak dapat menadah kitab. Bacaannya bercelaru, fikirannya berkecamuk, bayangan Aisyah menangis terus muncul. Malam menjelang, guruh berdentum, hujan masih belum reda. Di atas meja, bunga kekwa yang Aisyah letakkan semalam masih belum layu, tetapi hati Ustadz sudah kusut masai. Dia duduk memandang hujan, tetapi hatinya tertumpu ke hospital, di mana seorang lelaki sedang nazar dan seorang istri sedang menangis teresa-esa di koridor. Pagi esoknya, Aisyah tidak datang ke surau, hari kedua juga tidak. Masuk hari ketiga, Ustadz Firdaus tidak tahan lagi. Selepas solat subuh, dia menyuruh seorang anak muridnya membeli sedikit buah-buahan dan membungkusnya sendiri dalam satu beg kecil. Dia memberitahu anak muridnya, jika ada sesiapa bertanya, katakan Ustadz pergi memberi sumbangan kepada orang sakit. Kemudian, dia memakai baju hujan, menaiki basikal lamanya, dan senyap-senyap keluar dari pintu surau. Tujuannya adalah hospital daerah. Buat pertama kali selepas 10 tahun berkhidmat, dia meninggalkan surau tanpa memberitahu sesiapa. Buat pertama kali, dia pergi bukan karena urusan agama, tetapi karena seorang wanita. Hampir tengah hari dia tiba. Koridor hospital sesak dengan orang ramai. Di sudut bilik nomor 203, Aisyah sedang duduk di atas kerusi plastik, kepalanya tertunduk di tepi katil. Suaminya Kamal terbaring di situ. Tangan berselirat dengan wayar, wajahnya pucat lesi. Mesin monitor jantung di dadanya masih berbunyi teratur, tetapi sangat lemah. Ustadz berdiri memperhati dari jauh, tidak melangkah masuk, hanya memandang. Tetapi pada saat itu, hatinya bukan lagi hati seorang agamawan. Ustadz Firdaus berdiri di koridor hospital selama lebih setengah jam. Matanya terpaku pada bilik nomor 203. Di dalam, Aisyah masih tidak menyadari apa-apa. Dia duduk di situ, tangannya tergenggam, matanya letih, rambutnya kusut, bajunya renyuh, wajahnya pucat seperti orang sakit. Seketika, Ustadz terfikir, jika dia rebah, siapa yang akan menyambutnya? Soalan itu bagaikan gunting yang memotong tali hukum agama yang selama ini diikatnya kemas di hati. Bertahun-tahun menjaga batas, berpuluh kali bertafakur, beribu kali berzikir, semuanya tidak dapat memadamkan satu soalan yang sepintas lalu tetapi penuh beban itu. Seorang juru rawat lalu, Ustadz terkejut dan berundun sedikit, tangannya menggenggam erat beg buah-buahan.
Dia hampir berpaling untuk pergi, apabila tiba-tiba Aisyah mengangkat kepala, mata mereka bertemu hanya sesaat, tetapi seolah-olah seluruh dunia terhenti. Aisyah tergamam dan terus berdiri. Dia berlari keluar dari bilik tanpa perlu bertanya, tanpa perlu penjelasan. Dia berdiri di hadapan Ustadz, hujan di luar renyai-renyai. "Ustadz, kenapa Ustadz datang sini?" Ustadz memandangnya, matanya penuh dengan emosi yang dia sendiri tidak berani namakan. Kemudian, seperti alasan yang kekok, dia menghulurkan beg buah-buahan, berkata perlahan, "Saya bawa sedikit buah, saya cuma nak tengok awak oke ke tidak." Suaranya tersekat pada perkataan awak, panggilan yang tidak pernah digunakan sebelum ini. Aisyah mengambilnya, tangannya sedikit menggeletar. Dia berpaling dengan cepat, mengalah pandangan itu. Tetapi Ustadz sempat melihat setitis air mata jatuh dari pipinya. Setitis kecil sahaja, tetapi ia adalah segalanya yang coba ditahan oleh wanita itu selama berhari-hari. Petang itu, Ustadz Firdaus tidak pulang ke surau. Dia duduk di taman berhampiran hospital. Hujan renyai-renyai jatuh di bahu jubahnya. Dia memandang tangannya sendiri, bertanya sama Ada, tangan seorang agamawan boleh menyentuh kesakitan orang lain dengan perasaan yang bukan belas kasihan. Menjelang malam, Aisyah menghantar mesej ringkas kepadanya. "Saya minta maaf jika saya telah membuatkan Ustadz terfikir tentang saya." Ustadz memandang mesej itu lama, kemudian tidak membalas. Tetapi, dalam hatinya, dia tahu bukan Aisyah yang membuatnya berfikir, tetapi dia sendiri yang telah membenarkan dirinya terlalu banyak berfikir tentang wanita itu. Malam itu, Aisyah tidak dapat tidur. Dia duduk di sebelah suaminya Kamal, memandang cahaya lampu hospital yang kekuningan menembusi tirai nipis. Mesin monitor jantung masih berbunyi teratur tetapi lemah. Tubuh suaminya kurus kering, matanya cengkung, nafasnya kadang-kadang terputus-putus. Aisyah menggenggam tangan suaminya. Dia cuba berbisik sesuatu, tetapi kerongkongnya tersekat. Tidak pernah sekalipun dia merasa begitu keseorangan. Selama 2 bulan, setiap hari dia berjaga di sisi suaminya, menyuap setiap sudu bubur, setiap biji ubat. Tetapi keletihan, ketakutan, dan bisikan-bisikan penuh prasangka di luar sana telah membuatkan hatinya hancur berkecai. Dia sudah biasa menanggung derita, tetapi tidak pernah terfikir orang yang satu-satunya bertanya, "Awak oke ke tidak?" adalah seorang agamawan. Aisyah menunduk, air mata jatuh ke tangannya. Dia berkata perlahan, "Abang, kalau saya jatuh hati, salahkah saya? Tapi saya masih di sini, masih karena abang." Di koridor, lampu malam terasa dingin. Beberapa bunyi selipar, sayup-sayup kedengaran dan hilang. Dalam hati Aisyah, bayangan Ustadz Firdaus terus muncul seperti bayang-bayang kabur, tidak jelas tetapi hangat, tidak berani disentuh tetapi tidak dapat dilepaskan. Pagi esoknya, dokter memanggil Aisyah ke bilik rundingan. Keputusan ujian menunjukkan fungsi buah pinggang Kamal telah menurun ke tahap bahaya. Pemindahan buah pinggang adalah satu-satunya jalan, tetapi kosnya dianggarkan lebih RM50,000. Aisyah duduk terdiam. Dia hanya mempunyai beberapa ribu ringgit simpanan. Keluarga mentua dan keluarga sendiri semuanya miskin, masa pula semakin suntuk. Dokter memandangnya dan berkata perlahan, jika Puan tidak dapat mengusahakannya, mungkin Puan patut bersedia dari segi mental. Aisyah mengangguk, melangkah keluar ke koridor dengan kaki yang terasa longlai. Dia terduduk di bangku batu, menekup muka. Air mata terus mengalir seperti air mata air. Tiada siapa yang mendekat, tiada siapa yang bertanya kabar. Sehingga teleponnya bergetar, satu mesej masuk.
Jika awak perlukan bantuan, beritahu saya, sama ada wang atau tempat bergantung. Aisyah membaca berulang kali baris ayat itu. Tiada nama pengirim, tetapi dia tahu siapa. Sepanjang hari itu dia tidak menjawab, tetapi menjelang malam, ketika duduk di sisi suaminya yang tidak sadarkan diri, Aisyah membalas, "Ustadz, jika saya terima bantuan ini, adakah saya masih layak menjadi seorang istri?" Skrin telepon senyap untuk masa yang lama. Akhirnya Ustadz Firdaus membalas, "Awak telah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri, tetapi awak juga seorang manusia. Awak berhak untuk merasa lemah dan berhak untuk memegang sebuah tangan jika sedang tenggelam." Buat pertama kalinya, Aisyah membiarkan hatinya berdebar tanpa cuba menahannya. Hari itu, cuaca panas terik, koridor hospital terasa bahang, orang ramai lalu lalang. Aisyah baru sahaja menyuap sudu bubur pertama kepada suaminya apabila dia terdengar bunyi kasut tumit tinggi mendekat. Apabila berpaling, dia terkejut. Ia adalah kakak ipar Kamal, orang yang tidak ditemuinya hampir 2 tahun. Namanya Salma, istri kepada Abang Kamal, tinggal di selatan. Keluarga mereka pernah berselisih paham apabila Kamal berkahwin dengan Aisyah tanpa meminta pandangan keluarga sebelah Kamal. Sejak itu, Aisyah dan Salma hampir tidak berhubung. Belum sempat berkata apa-apa, Salma sudah bersuara sinis. "Aku ingat kau dah tinggalkan suami kau, tak sangka masih di sini berlakon jadi istri baik." Aisyah tergamam. Di dalam bilik, Kamal masih terbaring tidak sedarkan diri, bernafas lemah. Dia cuba bertenang. "Saya masih di sini kerana suami saya." Salmah mencebik. "Di sini atau di surau? Satu kampung dah heboh. Kau dengan ustaz tu ada apa-apa ke?" Kata-kata itu bagaikan tamparan ke muka Aisyah. Dia berdiri kaku. Darah menyerbu ke muka, jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak melawan, hanya menggenggam tangan dan senyap-senyap untuk membersihkan mangkuk bubur, tetapi hatinya bagai ditusuk. Salmah masih belum berhenti, suaranya tajam seperti pisau. Suami terbaring macam tupun masih nak mengatal, "Kalau aku jadi dia, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu." Aisyah berpaling, kali ini matanya merah padam. "Saya tak pernah curang pada Kamal, walaupun dalam fikiran." Salmah ketawa sinis. "Oh ya, habis tu kenapa hari itu aku nampak kau berpelukan dengan lelaki berjubah tu depan pintu hospital? Atau aku salah nampak?" Aisyah terasa seperti darahnya disedut kering. Itu adalah petang dia menerima beg buah-buahan dari Ustadz Firdaus. Mereka tidak berpelukan, tetapi pandangan matahari itu pasti tidak dapat menyembunyikan apa-apa. Tuduhan itu tidak memerlukan bukti. Ia hanya perlu ditabur pada waktu dia sedang lemah. Dan begitulah segalanya terasa runtuh. Malam itu, Aisyah tidak makan. Dia duduk memandang Kamal kemudian memandang tangannya sendiri. Adakah aku salah? Atau aku hanya terlalu letih untuk terus bertahan? Telepon bergetar, mesej dari Ustadz Firdaus. "Awak okey?" Aisyah memandang mesej itu, tangannya diletakkan di atas papan kekunci, tetapi kemudian dipadam. Dia tidak menjawab, kerana pada waktu itu hatinya terbelah dua. Separuh adalah tanggung jawab sebagai istri yang tidak boleh dinafikan. Separuh lagi adalah panggilan perlahan dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa masih disayangi. Pagi itu hujan lagi, bukan hujan lebat, tetapi hujan renyai-renyai yang berpanjangan seperti keluhan langit. Aisyah meminta izin dokter untuk pulang ke rumah beberapa jam untuk mencuci pakaian dan mengambil sedikit wang. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu hospital, dia melihat susuk tubuh yang dikenalinya sedang menunggu di bawah anjung.
Ustadz Firdaus masih dengan jubah coklatnya yang sederhana, wajahnya yang tenang, tetapi matanya tidak dapat menyembunyikan kebimbangan. Aisyah terkejut, hatinya berdebar. "Awak nak balik seorang diri?" Ustadz bertanya. Dia mengangguk perlahan, suaranya serak. "Saya balik ambil barang sekejap, nanti saya datang balik. Kakak ipar ada jaga." Ustadz mengangguk, matanya memandang hujan. Seketika kemudian dia berkata, "Kalau awak rasa terlalu letih, saya boleh hantarkan." Aisyah terhenti, bukan kerana tawaran itu, tetapi kerana suaranya. Ia bukan lagi suara seorang agamawan, tetapi suara seorang lelaki yang benar-benar risaukan seorang wanita. Aisyah menunduk diam. Ustadz menghidupkan motosikalnya yang lama. Dia duduk di belakang tanpa berkata apa-apa. Perjalanan pulang ke kampung sejauh hampir 20 kilometer melalui jalan tanah merah yang berliku. Hujan tidak lebat, tetapi angin sejuk. Dan pada saat belakang jubah Ustadz basah kuyup, Aisyah merasa hatinya menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Setibanya di rumah, dia bergegas masuk mengemas barang. Apabila keluar, Ustadz sedang berdiri di hadapan meja kecil tempat dia berdoa. Dupa yang separuh terbakar, mata Ustadz terhenti lama pada gambar perkawinan mereka yang diletakkan di tengah meja. Gambar dia dan Kamal pada hari bahagia mereka. Aisyah berdiri di belakang, turut terdiam. Kemudian Ustadz berpaling dan berkata perlahan, "Saya tak patut cakap perkara ni, tapi saya tak nak menipu hati saya lagi." Aisyah mengangkat muka, matanya cemas tetapi tidak dapat beralih. "Saya teruskan, kalau satu hari nanti Kamal tiada, pernah tak awak fikir untuk mulakan hidup baru?" Jantung Aisyah seakan berhenti berdegup. "Bukan kerana saya kasihankan awak, tapi kerana saya rasa bersalah kalau biarkan awak hidup sepi seumur hidup." Kata-kata itu baru sahaja terluah. Suasana seakan membeku. Di luar, hujan masih menitik di atas bumbung zinc, tetapi di dalam hati Aisyah, badai sedang mengamuk. Dia berdiri di situ, tidak berkata, tidak menangis, dan tidak menyalahkan. Seketika kemudian, dia hanya berkata perlahan, "Ustadz, jangan selamatkan saya dengan cara itu. Saya tak pernah salahkan takdir. Saya cuma takut diri saya takkan cukup tenang untuk berdepan dengan orang yang pernah panggil saya istri." Dia menunduk dan melangkah keluar dari rumah. Ustadz tidak mengejarnya. Di mata lelaki yang pernah bergelar Ustadz itu, ada secalit keretakan yang seumur hidup beribadat pun tidak dapat memulihkannya. Petang itu, hujan berhenti, tetapi suasana masih suram. Aisyah kembali ke hospital dalam keheningan yang berpanjangan sepanjang perjalanan. Ustadz Firdaus tidak berkata apa-apa lagi, dia juga tidak. Semua kata-kata seakan tersekat selepas perbualan terakhir di rumah kecil itu. Apabila tiba di wad, Aisyah terkejut. Pintu bilik terbuka luas, jururawat bergegas keluar masuk. Dia berlari ke sana, jantungnya berdegup kencang. "Apa yang berlaku? Mana suami saya?" Seorang jururawat menahannya. "Pesakit Kamal baru sahaja mengalami kesakitan buah pinggang yang teruk. Kami sedang membawanya ke unit kecemasan." Aisyah menggeletar. Dia berlari mengejar katil sorong, tangannya menggenggam erat hujung jubah putih jururawat. Melalui pintu bilik kecemasan yang tertutup rapat, dia hanya sempat melihat tompokan darah merah di baju pesakit. Dia terduduk di lantai, matanya berpinar, segalanya di sekeliling menjadi kabur, hatinya sakit seperti diremas. Salma, kakak iparnya, yang baru pulang dari kedai makan, melihatnya dan terus menyindir. Mungkin sibuk sangat dengan Ustadz Tu, sampai lupa suami sendiri tengah nazak. Aisyah tidak menjawab. Dia sudah tidak berdaya. Pada masa itu, dari jauh, Ustadz Firdaus berdiri di bawah pokok memperhatikan segalanya. Dia tahu dia tidak boleh berbuat apa-apa lagi, dan tidak sepatutnya berbuat apa-apa lagi.
Tetapi matanya masih terpaku pada susuk tubuh Aisyah, wanita yang baru sahaja melepasi had terakhir ketahanannya. Sejam kemudian, dokter keluar, wajahnya tegang. Aisyah terus berdiri. Buat masa ini, kami berjaya hentikan pendarahan, tapi sebelah buah pinggangnya sudah rosak sepenuhnya. Perlu dipindahkan dalam masa 2 minggu, kalau tidak akan sangat bahaya. 2 minggu, 1 buah pinggang 50.000. Dia mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada dokter sambil air mata mengalir. Bukan karena takut, tetapi karena sudah terlalu biasa dengan perasaan tidak berdaya. Terlalu biasa untuk faham bahwa kali ini dia seorang tidak mampu lagi menanggungnya. Malam itu, Aisyah duduk di halaman hospital. Di tangannya ada sehelai kertas senarai pusat pendermaan buah pinggang, kos, syarat, dan nombor untuk dihubungi. Semuanya dihantar oleh seseorang, tanpa nama, tetapi dia tahu itu Ustadz Firdaus. Mesej masuk, cuma perlu awak angguk, semua kos saya uruskan. Aisyah membaca baris ayat itu, air matanya tidak berhenti mengalir, bukan kerana wang, tetapi kerana ada seseorang yang walaupun terluka, masih senyap-senyap berdiri di belakang, memperhatikannya berjuang sendirian, tanpa menyalahkan, tanpa menuntut, tanpa mengikat. Malam itu, Aisyah tidak dapat tidur. Dia duduk di koridor hospital, membiarkan angin sejuk menembusi bajunya yang nipis. Bilik tempat Kamal dirawat di unit kecemasan terang benderang sepanjang malam, tetapi bunyi mesin monitor jantung di dalamnya semakin lemah. Senarai pusat pemindahan buah pinggang masih di tangannya. Jumlah wang yang diperlukan tidak berubah, 50.000 ringgit. Dan mesej itu masih jelas di skrin. Cuma perlu awak angguk, semua kos saya uruskan. Aisyah membaca berulang kali ayat itu. Setiap kali membacanya, hatinya terasa sesak. Dia tahu Ustadz Firdaus mengenali beberapa dermawan dan tahu surau pernah dibantu oleh orang baik untuk dibina semula. Tetapi dia juga faham, harga yang datang bersama bantuan itu bukan lagi belas kasihan semata-mata. Bukan wang yang membuatnya takut, tetapi pandangan mata ustaz, hakikat bahwa dia sedang berdiri di antara sempadan tipis, antara moral dan emosi. Menjelang tengah malam, Kamal meracau, mulutnya memanggil namanya. Aisyah berlari masuk, menggenggam tangannya, menangis tersesak-esak. Saya di sini, jangan tinggalkan saya mohon, jangan tinggalkan saya. Kamal membuka mata, memandangnya lemah, kemudian tiba-tiba berbisik. Kalau apa-apa jadi, jangan berkorban lagi, hiduplah untuk diri sendiri. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk kembali ke hati Aisyah. Kamal tidak pernah berkata begitu. Walaupun di ambang maut, dia masih memilih untuk melepaskan tangan demi menjaga Aisyah dalam hidup ini. Dia berpaling, menekup muka, air mata tidak lagi dapat ditahan. Dia berlari keluar ke koridor, mendongak ke langit. Angin malam bertiup sejuk. 15 menit kemudian, Aisyah mengeluarkan telepon dengan tangan yang menggeletar menaip mesej ringkas. Kalau Ustadz masih berniat nak tolong, saya terima. Selepas menghantarnya, dia merebahkan kepala di atas pagar koridor. Hatinya sakit seperti diremas. Bukan kerana dia telah mengangguk, tetapi kerana di sebalik anggukan itu, sebuah pintu baru sahaja terbuka dan tiada siapa tahu apa yang ada di sebaliknya, cahaya atau jurang. Semenit kemudian, telepon bergetar. Satu lagi mesej. Esok pagi saya akan datang. Hanya 5 perkataan. Tetapi bagi Aisyah, ia seperti penentu nasib. Pada masa itu, dia tidak tahu bahwa keputusan ini bukan sahaja akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan mendedahkan satu kebenaran yang akan mengejutkan seluruh keluarga Kamal.
kebenaran yang terbongkar hanya beberapa hari kemudian. Pagi esoknya, ketika kabus masih menyelubungi koridor hospital, satu susuk berjubah coklat melangkah masuk dari pintu utama. Orang ramai memandangnya, ada yang menyapanya dengan pandangan hormat, ada yang mengerutkan dahi, berbisik-bisik, tetapi Ustadz Firdaus tidak peduli. Aisyah sedang duduk di tepi tingkap, matanya bengkak kerana tidak tidur. Sebaik sahaja melihat Ustadz, dia bergegas berdiri, tangannya kekok seperti pelajar yang melakukan kesalahan. Ustadz mengangguk perlahan, tidak bertanya dan tidak berkata apa-apa tentang mesej malam tadi, hanya menghulurkan satu sampul surat tebal bersama sekeping kertas yang sudah ditandatangani. Ini fail untuk berhubung dengan penderma buah pinggang yang sesuai. Orang ini pernah dibantu oleh surau semasa kemalangan. Sekarang, dia sanggup menderma jika memenuhi syarat. Tangan Aisyah menggeletar. Dia mengambilnya dan memandang lama pada angka RM50.000 yang tertulis di atas kertas pendahuluan. Kenapa Ustadz buat semua ni untuk saya? Ustadz tidak menjawab segera. Dia diam untuk masa yang lama, kemudian memandangnya dan berkata perlahan, "Sebab awak tak pernah meminta, awak cuma menanggung." Kata-kata itu membuatkan Aisyah menangis seperti kanak-kanak yang akhirnya melepaskan segalanya selepas berhari-hari menahan. Salmah baru sahaja masuk, melihat keadaan itu dan terus mengerutkan dahi. "Kenapa awak masih tunjuk muka di sini? Surau dah tak ada kerja kah?" Ustadz menunduk. "Saya datang untuk bantu Kamal, bantu orang yang hampir meninggalkan dunia ini, jika tiada siapa yang menghulurkan tangan." Salmah ketawa sinis. "Bantu atau cari alasan? Orang dah heboh Ustadz dengan adik ipar saya." "Saya tak cakap, tapi Ustadz faham sendiri." Aisyah cuba membantah tetapi Ustadz Firdaus mengangkat tangan menghalangnya. "Siapa nak kata apa pun tak apa, saya tak perlukan pengiktirafan. Saya cuma tahu kalau esok suami dia tiada, sekurang-kurangnya isteri dia tak akan rasa bersalah kerana biarkan orang tersayang mati sebab tak cukup duit." Tiada siapa berkata apa-apa lagi. Tetapi suasana di dalam bilik menjadi tegang. 2 jam kemudian, surat pendahuluan disahkan. Pembedahan akan dijalankan dalam masa 7 hari jika semua petunjuk sesuai. Petang itu, Ustadz Firdaus meninggalkan hospital tetapi tidak pulang ke surau. Dia pergi ke tempat lain, sebuah rumah kayu usang di pinggir kampung. Pemilik rumah itu Pak Cik Latif, seorang bekas tukang batu yang telah berhenti kerja kerana kehilangan sebelah kaki. Dia pernah diselamatkan oleh Ustadz ketika tidak mempunyai wang untuk pembedahan. "Saya akan pegang janji saya. Tapi Ustadz pastikah perkara ni bukan mudah?" Sebelah badan, sebelah lagi nyawa. Ustadz Firdaus memandangnya dengan tenang. "Badan boleh rosak, tapi kalau hati terus resah, apa gunanya hukum agama?" Pak Cik Latif mengangguk. Tetapi ketika Ustadz melangkah pergi, dia hanya memandang dan mengeluh. "Ustadz, ada batas yang bila dilangkaui, tak boleh berpatah balik." Ustadz Firdaus tidak mendengarnya, tetapi angin pada waktu itu telah meniup sehelai daun kering yang diselitkan di dalam poket jubahnya, seolah-olah petanda untuk perkara yang akan datang. Kerana beberapa hari lagi, satu-satunya orang yang memegang kebenaran tentang Kamal, suami yang sedang nazak itu, akan muncul dan semua topeng yang kelihatan tenang akan terkoyak. 3 hari sebelum pembedahan, suasana di hospital mula kelihatan lebih baik. Kamal sudah sedar walaupun masih lemah, manakala Aisyah menumpukan sepenuh perhatian menjaga suaminya. Dia tidak membenarkan dirinya memikirkan perkara lain, termasuk mesej penuh makna dari Ustadz Firdaus semalam. "Kalau awak perlukan apa-apa, cuma perlu berpaling, saya masih di sini." Dia tidak menjawab, bukan kerana benci,
tetapi karena takut jika dia memberi dirinya ruang untuk bernafas, dia akan rebah dan kali ini mungkin tidak dapat bangun lagi. Tengah hari itu, ketika Aisyah sedang membancuh susu untuk Kamal, seorang wanita asing melangkah masuk ke bilik. Berusia sekitar 40-an, berpakaian sederhana, tetapi berpewatakan tegas. Matanya tersembunyi di sebalik cermin mata hitam. Salmah mengerutkan dahi dan terus bertanya, "Puan ni siapa? Cari siapa?" Wanita itu tersenyum nipis, "Saya cari Kamal." Aisyah tergamam. Salmah terkejut. Mana kenal dia? Wanita itu menanggalkan cermin matanya. Matanya tajam, tetapi ada kesedihan yang jelas. Kenal sangat. Saya bekas istri dia. Seluruh bilik seakan terhenti. Aisyah menggenggam cawan susu dengan kuat sehingga tangannya menjadi putih. Kamal yang sedang berbaring perlahan-lahan membuka mata. Melihat wanita itu, wajahnya menjadi pucat, mulutnya menggeletar. Kenapa awak datang sini?" Wanita itu memandangnya, tersenyum sinis. "Datang untuk beritahu orang-orang yang kasihan pada awak ni, awak tu orang macam mana?" Tiada siapa berani memotong. Aisyah terdiam. Di dalam kepalanya hanya ada dua perkataan, bekas istri. Wanita itu melangkah ke hadapan, mengeluarkan sekeping kertas salinan dari bagnya, sijil perkahwinan dengan Kamal yang telah dibatalkan 3 tahun lalu. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah catatan di bagian perceraian, disebabkan keganasan rumah tangga. Dia menyambung, matanya tidak lepas dari Aisyah. "Dia pernah pukul saya selama setahun. Bila saya dapat tahu dia berhutang judi, pernah curi duit rumah. Saya ugut nak lapor polis. Dia pukul saya sampai patah tangan. Saya bercerai, ingatkan dia dah berubah." Salmah memotong. "Kau fitnah, adik ipar aku jaga dia siang malam. Dia tu baik macam malaikat, satu kampung tahu." Wanita itu mencebik. "Baik. Habis tu, kau tahu tak lelaki yang kau kasihani pernah acuhkan pisau pada mak kandung dia sendiri sebab tak dapat jual tanah pusaka?" Aisyah merasa dunia berputar. Dia tidak dapat bernafas. Dia berundur dan bersandar pada dinding. Tangannya terlepas, cawan susu pecah berderai di atas lantai. Tak mungkin. Dia orang baik." Kamal cuba bangun, suaranya lemah. "Aisyah, jangan dengar cakap dia. Dia cemburu, reka cerita." Wanita itu mengeluarkan sekeping kertas lagi, salinan saman kerana memukul orang, tertera nama Kamal pada tahun 2019. "Saya tak perlukan awak percaya, saya cuma datang supaya awak tak buta lagi." Selesai berkata, dia berpaling. Sebelum melangkah keluar dari bilik, dia menoleh ke arah Aisyah. "Kalau awak nak kurbankan segalanya untuk seseorang, sekurang-kurangnya kenal dulu siapa orang tu." Kemudian dia terus pergi, tidak menoleh lagi. Di dalam bilik, hanya tinggal keheningan yang dingin. Kamal memalingkan muka, wajahnya basah berpeluh. Salmah pucat lesi. Manakala Aisyah, wanita yang telah menanggung terlalu banyak, hanya berdiri kaku, seperti patung yang baru sahaja dihancurkan dari dalam. Malam itu, Aisyah duduk di tepi tingkap koridor hospital. Cahaya lampu jalan yang kekuningan menembusi titisan hujan di cermin. Dia tidak dapat menangis lagi. Air matanya seakan kering, hanya tinggal kekosongan dalam fikirannya. Sepanjang petang, dia tidak kembali ke bilik wad. Kamal menyuruh Salmah memanggilnya, tetapi Aisyah hanya menggelengkan kepala. Salmah juga tidak lagi meninggikan suara seperti biasa. Wajahnya tegang kerana terkejut, kerana keliru. Lelaki yang selama ini dipuja oleh keluarganya sebagai adik yang baik, rupa-rupanya pernah menjadi seorang yang ganas, penipu, dan pandai menyembunyikan diri. Aisyah masih tidak berkata apa-apa, tidak bertindak balas, tidak marah. Semua orang menyangka dia tenang,
Tetapi sebenarnya itu adalah kelumpuhan seseorang yang baru saja seluruh hidupnya dibogelkan tanpa sehelai benang untuk menutupinya. Apabila semua pandangan mula beralih, satu message masuk. Saya tahu. Dua perkataan, tetapi bagaikan petir menyambar. Aisyah memandang skrin, tangannya menggeletar. Dia membalas, "Sejak bila?" Pihak di sana membalas cepat. "Sejak sebelum awak cerita pada saya kali pertama tentang Kamal, saya dah siasat. Ada orang pernah datang ke surau minta didoakan sebab dipukul oleh Kamal." Aisyah terdiam. Kenapa Ustaz tak cakap? Sebab masa tu awak masih sayangkan dia. Kalau saya cakap, saya yang akan sakitkan awak. Dan saya tak sanggup. Setitis air mata senyap-senyap mengalir di pipi Aisyah. Bukan karena Kamal, tetapi karena seseorang yang telah senyap-senyap berdiri di sebalik semua penderitaannya, menanggung semua kebenaran agar dia tidak hancur lebih awal. Pada masa itu, dia teringat saat-saat Ustadz hanya diam ketika mendengar ceritanya. Saat-saat Ustadz menunduk dalam di hadapan sejadah selepas setiap kali dia pulang. Rupa-rupanya Ustadz tidak dingin, cuma dia sedang menanggung sakit untuknya dengan cara yang paling senyap. Aisyah berdiri, melangkah turun ke halaman hospital. Angin malam bertiup sejuk. Dia menekan nombor telefon. Panggilan dijawab selepas 3 deringan. "Ustaz, boleh jumpa saya?" Tanpa memerlukan soalan lagi, tanpa memerlukan alasan. 15 menit kemudian, di kawasan lapang di belakang hospital, di mana hanya ada deretan pokok yang berdesir dan bunyi serangga malam, Aisyah berdiri berhadapan dengan Ustadz Firdaus. Dia memandang lelaki berjubah coklat itu. Wajahnya masih tenang, tetapi di matanya ada beribu gelombang. "Kenapa Ustadz pilih untuk diam?" Ustadz tidak menjawab segera. Seketika kemudian dia baru berkata, "Sebab kalau awak tinggalkan Kamal sebelum tahu kebenaran, awak akan menyesal. Dan kalau awak tinggal karena kepercayaan yang salah, awak akan hilang semua kepercayaan pada diri sendiri. Saya pilih untuk sakit seorang diri, supaya awak ada hak untuk memilih." Aisyah menangis. Buat pertama kali selepas berhari-hari menahan, dia menangis seperti orang yang tidak ada apa-apa lagi untuk ditahan. Dia melangkah ke hadapan, berniat untuk memeluk Ustaz, tetapi terhenti di tengah jalan. Satu jarak yang tidak dapat diatasi. Satu batas yang tidak kelihatan antara wanita yang hancur kepercayaannya dan lelaki yang masih bergelar agamawan. Akhirnya, dia hanya berbisik, "Kalau selepas semua ini saya masih ada kepercayaan pada seseorang, orang itu adalah Ustadz." Dia berpaling, susuk belakangnya sunyi tetapi penuh ketegasan. Ustadz berdiri kaku untuk masa yang lama. Matanya terpejam perlahan, mulutnya mengucap perlahan, "Astagfirullahalazim." Tetapi hatinya, buat pertama kali selepas 10 tahun, tidak lagi tenang. Pagi-pagi, hospital mula sibuk membuat persiapan untuk pembedahan pemindahan buah pinggang yang dijangka berlangsung esok. Kamal terjaga, wajahnya pucat, tetapi matanya tajam luar biasa. Bukan lagi pandangan orang sakit yang lemah, tetapi pandangan seseorang yang tahu dia akan kehilangan sesuatu dan sedang merancang untuk mempertahankannya. Aisyah membawa bubur masuk, bukan lagi dengan kelembutan biasa, tetapi dengan kesunyian yang tegas. Dia meletakkan mangkok bubur di atas meja, tidak berkata, tidak memandangnya. Kamal tahu dia sudah mendengar segalanya tentang masa lalunya, tentang bekas istrinya, dan semua perkara yang dia sangka telah terkubur selamanya. "Aisyah," Kamal memanggil dengan suara serak. "Saya tak salahkan abang." Aisyah menjawab ringkas, matanya tidak beralih dari tingkap. "Abang cuma minta satu perkara." Aisyah berpaling, tidak terkejut tetapi diam. "Kalau abang selamat,
bagi abang peluang untuk mulakan semula dengan awak. Aisyah memandangnya lama, kemudian perlahan-lahan bertanya, peluang untuk mulakan semula sebagai apa? Suami yang pernah pukul istri, pernah berhutang, pernah menipu, pernah buat saya tanggung 2 kehidupan? Kamal diam. Aisyah menyambung, suaranya tersekat. Kalau saya tak hantar mesej minta tolong, abang sekarang takkan terbaring tunggu pemindahan buah pinggang. Saya dah sampai ke tahap paling bawah untuk selamatkan abang. Pernah tak abang fikir macam mana saya akan hidup kalau abang pergi? Atau abang cuma fikir selagi bernafas, selagi itu ada hak untuk tahan saya? Kamal memalingkan muka. Tiba-tiba dia berkata, kalau awak tinggalkan abang sekarang, apa orang akan kata? Yang awak ada hubungan dengan ustaz tu, lepas tu tinggalkan suami masa dia paling lemah. Kata-kata itu bagaikan tamparan. Aisyah terdiam, matanya merah padam, tetapi kali ini tidak menangis. Jadi, semuanya hanya untuk menjaga maruah, bukan karena cinta. Kamal terdiam kemudian menukar nada menjadi lembut. Abang minta maaf, abang tak nak kehilangan awak walau dengan cara apa sekalipun. Tepat pada masanya, pintu bilik terbuka. Salma, kakak iparnya, masuk membawa sebakul buah-buahan. Kau masih macam dulu, licik dan penuh perhitungan. Kamal terkejut. Salmah melangkah masuk, memandang lurus. Aku baru jumpa balik bekas istri kau. Dia cakap kau pernah tipu duit mak sendiri untuk pergi berjudi. Kau pernah paksa dia gugurkan kandungan sebab takut terikat masa kau kalah judi. Dan sekarang, kau cakap benda manis-manis pada Aisyah cuma untuk jaga nama baik sebagai suami. Kamal menggenggam cadar katil, matanya penuh kemarahan. Saya tak perlukan akak masuk campur. Salmah ketawa sinis. Aku masuk campur sebab aku lebih sayangkan Aisyah daripada kau. Dia tak pernah tinggalkan kau walau selangkah pun sejak kau sakit. Tapi kau masih berani gunakan kebaikan dia untuk tawar-menawar. Aisyah menunduk, hatinya hancur luluh. Tiba-tiba Kamal menjerit. Aku tak perlukan sesiapa kasihan. Aku cuma nak dia tinggal. Jeritan itu bergema di seluruh bilik sehingga jururawat yang bertugas berlari masuk untuk menegur. Suasana menjadi sesak. Aisyah berdiri, kembali tenang dan memandang lurus ke arah suaminya. Abang boleh hidup dan saya akan tetap jaga abang sampai abang sehat. Tapi selepas itu dia berhenti, suaranya perlahan tetapi tegas. Saya akan pergi. Kamal terdiam. Bukan kerana sesiapa, bukan kerana ustaz, bukan kerana orang lain, tapi kerana saya dah tak nampak abang dalam hati saya lagi. Dia berpaling dan melangkah keluar, bahunya yang kurus tetapi tegap. Kamal terbaring di situ. Di wajahnya tiada lagi air mata, hanya sesuatu yang semakin jelas, ketakutan, kehilangan kawalan, sesuatu yang tidak pernah berani diakuinya. Selepas petang itu, Aisyah tidak lagi berkata apa-apa tentang Kamal. Dia hanya senyap-senyap tinggal di hospital, menjaga seperti seseorang yang menyelesaikan tanggung jawab, tidak lebih, tidak kurang. Manakala Kamal, walaupun masih dirawat untuk persiapan pembedahan, semangatnya merosot dengan jelas. Satu-satunya orang yang tidak muncul lagi adalah Ustadz Firdaus. Selama 3 hari, tiada satu mesej, tiada satu bayangan yang dikenali di hadapan pintu hospital, dan tiada siapa melihatnya di kampung. Anak murid di surau mengatakan Ustadz sedang berkhalwat dan tidak menerima sesiapa, tetapi sebenarnya dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Di dalam bilik kecil di belakang ruang solat, Ustadz Firdaus duduk berhadapan dengan sejadah, jubah coklatnya diletakkan di tepi, tangannya tidak lagi menadah doa, tetapi tergenggam. 3 hari dia tidak mengaji,
tidak menerima tetamu, hanya makan ala kadar, minum air, dan membaca berulang kali sekeping kertas. Surat tulisan tangan Aisyah yang ditinggalkan sebelum meninggalkan hospital pada suatu pagi. Saya tak nak Ustaz terseret dalam penderitaan saya. Tapi kalau ada kehidupan lain, saya harap dapat jumpa Ustaz dulu, bukan kemudian. Hanya satu baris, tetapi cukup untuk meruntuhkan seseorang yang telah beribadat selama 10 tahun. Ustadz pernah menyangka hatinya tenang, pernah menyangka hanya bersimpati. Tetapi apabila berhadapan dengan ketiadaan wanita itu, hatinya tiba-tiba terasa lemas seperti orang kehabisan napas di dalam air. Dan Ustadz tahu, apa yang dirasakannya untuk Aisyah adalah cinta, bukan lagi keraguan. Tepat pada masanya, guru lamanya, orang yang pernah mendidiknya, pulang ke surau selepas sekian lama berkhalwat di tempat lain. Dia telah mendengar cerita itu. Dia masuk ke bilik, senyap-senyap memandang anak muridnya, kemudian meletakkan sehelai daun kering yang diselipkan dalam buku di hadapan Ustadz Firdaus. Daun itu adalah yang pernah diminta oleh Ustadz ketika pertama kali memulakan pengajiannya. Aku tahu apa yang kau fikirkan dan apa yang kau sedang lawan, kata gurunya perlahan tanpa menyalahkan. Ustadz Firdaus menunduk, matanya merah padam. Saya tak pernah nak cemarkan nama agama, tapi kalau terus pakai jubah tapi hati tak bersih, apa bezanya dengan menipu Tuhan dan menipu orang? Gurunya diam, kemudian bertanya dengan sangat perlahan. Kalau esok kau tinggalkan surau, apa yang tinggal di tangan kau? Ustadz menjawab segera, tanpa teragak-agak. Hanya Aisyah. Buat pertama kali dalam hidupnya, gurunya tersenyum, tetapi senyuman yang sedih. Kalau begitu, pergilah. Tapi ingat satu perkara, mencintai seseorang bukan untuk memiliki, tetapi supaya orang itu tidak perlu menundukkan kepala. Ustadz Firdaus terdiam untuk masa yang sangat lama. Kemudian dia berdiri dan menadah tangan di hadapan sejadah. Sujud sekali dengan sangat dalam. Saya mohon izin untuk meninggalkan jalan ini, tetapi tetap menjaga hati yang baik. Apabila dia melangkah keluar dari pintu surau, jubah coklat tidak lagi di bahunya. Tangannya hanya memegang sejambak kecil bunga dan setangkai bunga kekuah putih, bunga yang selalu Aisyah letakkan setiap pagi di surau. Sehelai daun kering jatuh mengikut angin, terbaring senyap di ambang pintu. Petang itu, sebuah kafe kecil yang tersorok di lorong berhampiran hospital mempunyai seorang pelanggan istimewa. Baju kemeja putih, susuk tubuh kurus tetapi tegap, pandangan mata yang dalam. Itulah Fahmi, nama yang telah ditinggalkan oleh Ustadz Firdaus 10 tahun lalu sebelum melangkah masuk ke jalan agama. Dia duduk di situ menunggu. Aisyah masuk dengan sederhana dalam baju lengan panjang kelabu, rambut diikat rendah, muka tanpa solekan. Tetapi pandangan matanya berbeza. Bukan lagi pandangan seorang wanita yang sedang menderita, tetapi seseorang yang baru sahaja melepasi sebuah tebing, tenang, waras, dan bersedia. Kedua-duanya saling berpandangan. Tiada siapa berkata apa-apa untuk beberapa menit pertama. Hanya bunyi sudu mengacau kopi dan bunyi hujan renyai di luar tingkap. Akhirnya Fahmi bersuara, "Saya bukan lagi Ustadz." Aisyah mengangguk. "Saya tahu. Saya datang sini bukan untuk merayu, cuma untuk cakap. Saya tak pernah menyesal sebab cintakan awak." Dia tersenyum nipis, matanya kemerahan. "Dan saya pun tak pernah rasa bersalah sebab biarkan hati saya berdebar untuk awak." Kedua-duanya saling berpandangan, bukan pandangan orang yang mabuk cinta, tetapi pandangan dua insan dewasa yang tahu apa yang telah mereka korbankan untuk duduk di sini. Fahmi meletakkan tangannya di atas meja, tidak menyentuh tangan Aisyah, hanya berkata,
Kalau selepas semua ni, awak masih nak ada seseorang di sisi, saya akan tunggu. Aisyah diam untuk masa yang lama. Kemudian dia mengeluh, matanya memandang jauh. Ada keretakan dalam hati yang tak boleh ditampal dengan kasih sayang. Saya masih risaukan Kamal, masih belum dapat lepaskan semua ikatan. Saya belum bersedia untuk melangkah ke hadapan dengan siapapun. Fahmi mengangguk, tidak sedih dan tidak kecewa. Saya paham. Aisyah menggenggam gelas airnya, suaranya sedikit menggeletar. Awak tahu tak? Ada satu kebenaran, sampai sekarang saya masih rahasiakan dari awak. Fahmi terhenti, memandang dalam ke mata Aisyah. Aisyah perlahan-lahan mengeluarkan beberapa keping kertas imbasan ultrabunyi yang sudah pudar dari beg tangannya. Sebelum Kamal jatuh sakit, saya pernah mengandung. Fahmi tergamam, jantungnya seakan diremas. Saya tak beritahu sesiapa, tapi kandungan itu tak dapat diselamatkan. Kenapa? Fahmi bertanya dengan suara tersekat. Aisyah menggigit bibir, air mata mengalir. Sebab Kamal tolak saya, jatuh masa dia tengah marah. Cuma sebab saya tak bagi duit untuk bayar hutang dia tepat pada masanya. Fahmi seakan mati kata, seluruh badannya kaku. Aisyah berkata dengan sebak, sejak tu saya hidup macam mayat hidup, tapi masih tinggal sebab fikir orang boleh berubah. Tapi semakin saya bertahan, semakin saya jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Habis tu, kenapa masih nak derma buah pinggang untuk dia? Fahmi bertanya, matanya merah padam. Dia mengangkat muka, tersenyum pahit. Sebab kalau saya biarkan dia mati, anak tu takkan pernah tenang. Saya nak tamatkan semua dendam di sini. Fahmi menekuk muka. Dia menangis bukan kerana marah, tetapi kerana sakit hati. Di luar, hujan perlahan-lahan reda. Kedua-duanya duduk diam. Satu kebenaran baru sahaja terbongkar, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menamatkan sebuah masa lalu yang berdarah. 7 pagi, hospital daerah memulakan prosedur persiapan untuk pembedahan pemindahan buah pinggang. Pasukan doktor dan jururawat dipertingkatkan. Semua prosedur telah selesai sejak malam tadi. Penderma buah pinggang, Pak Cik Latif, juga telah berada di unit rawatan rapi. Aisyah berdiri di luar pintu bilik bilah, memakai pakaian khas seperti yang diminta oleh hospital. Tangannya menggenggam erat fail perubatan. Di dalamnya terdapat semua dokumen ujian, persetujuan dan maklumat peribadi penerima dan penderma. Matanya tidak lepas dari pintu keluli, di mana Kamal ditolak masuk dengan katil sorong putih. Wajahnya pucat, bernafas dengan bantuan oksigen, matanya terpejam rapat. Salmah juga ada di situ, tetapi berdiri jauh di sudut. Sepanjang beberapa hari ini, dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata sinis. Mungkin dia sudah paham ada kesilapan yang tidak memerlukan makian, cukup dengan berhadapan dengan akibatnya sebagai balasan. Menjelang waktu pembedahan, ketua doktor memanggil Aisyah untuk pengesahan terakhir sebelum menandatangani borang persetujuan. Dia mengangguk dan membuka fail. Tetapi, tepat pada saat itu, sekeping kertas kecil jatuh dari celah dokumen. Bukan dokumen hospital, tetapi sekeping gambar lama yang dilipat 2, sedikit pudar, dicetak dari mesin warna murah. Aisyah mengambilnya, sebaik sahaja melihatnya, tangannya menjadi kaku, jantungnya seakan berhenti berdegup. Di dalam gambar itu adalah Kamal dan seorang wanita sedang ketawa sambil berpelukan. Wanita itu adalah bekas istrinya. Di belakang mereka adalah deretan rumah atap zinc yang dikenalinya. Di sudut gambar tercatat tarikh 8 bulan lalu, satu baris tulisan tangan dengan pen biru di belakangnya. Semuanya cuma lakonan. Abang cuma perlukan duit dan awak masih bodoh macam dulu.
Tangan Aisyah menggeletar. Dia membuka kembali file. Ternampak sekeping kertas kecil lain yang diselitkan di antara dokumen pendermaan. Ia adalah pesanan tulisan tangan dari Pak Cik Latif, orang yang akan menderma buah pinggang untuk Kamal. Saya tak tahu hal pribadi, tapi Encik Kamal pernah datang jumpa saya 2 bulan lepas. Bukan untuk minta derma, tapi untuk minta tolong reka cerita. Sekarang baru saya tahu Puan ni isteri dia. Saya minta maaf. Aisyah tidak dapat berkata apa-apa. Matanya kabur. Peluh sejuk mengalir di belakangnya. Dia mengangkat muka, memandang pintu bilik bedah. Adakah selama ini semuanya hanya penipuan? Dari belakang, Fahmi muncul. Dia berdiri di situ, wajahnya tenang, tetapi matanya penuh kebimbangan. Apa yang berlaku? Aisyah menunjukkan gambar itu kepadanya. Dia melihatnya dan menggenggam tangannya dengan kuat. Awak nak hentikan semua ni? Satu soalan yang ringan tetapi berat seperti batu. Aisyah diam untuk masa yang lama, kemudian perlahan-lahan menggelengkan kepala. Tidak, saya nak pembedahan ni tetap berjalan demi satu janji yang saya dah buat pada anak saya yang tiada lagi di dunia ni. Fahmi menggenggam tangannya erat, tidak berkata apa-apa. 30 minit kemudian, pembedahan bermula. Kamal masih tidak tahu apa-apa. Tetapi apabila dia sedar nanti, semua kebenaran akan terbentang satu persatu, dan kali ini kemaafan tidak akan lagi sempurna. 2 hari kemudian, selepas pembedahan, Kamal sedar pada waktu pagi. Cahaya lampu kuning yang menembusi tingkap menyilaukan matanya. Kerongkongnya kering, seluruh badannya sakit, tetapi dia tahu dia telah melepasi sempadan hidup dan mati. Jururawat yang melihatnya membuka mata terus memberitahu dokter. Seketika kemudian, Aisyah masuk. Bukan lagi Aisyah yang menunduk di tepi katil, menangis setiap kali dia batuk. Bukan juga Aisyah yang sentiasa patuh pada kakak iparnya, tetapi Aisyah yang sama sekali berbeza. Pandangan matanya tenang, wajahnya dingin seperti cermin. Dia berdiri di situ, tidak mendekat. Kamal terpinga-pinga, cuba menggerakkan tangannya, suaranya serak. Aisyah, awak ketuh, abang masih hidup kan? Dia mengangguk, suaranya datar. Abang dah hidup, buah pinggang dah berjaya dipindahkan. Doktor kata pemulihan perlahan, tapi ada harapan. Kamal tersenyum, tetapi senyumannya mati serta-merta apabila melihat Aisyah meletakkan sepucuk sampul surat di atas meja. Di dalamnya ada gambar yang dia kenali, wajahnya menjadi pucat, nafasnya menjadi sesak. Aisyah, dengar abang cakap. Tak perlu, dia memotong dengan tenang. Saya datang cuma nak beritahu, saya dah tahu semuanya. Tentang bekas isteri, tentang lakonan, tentang gambar, tentang apa yang abang pernah cakap pada Pak Cik Latif, yang abang cuma perlu tipu dia untuk dapatkan duit. Kamal terkedu, peluh membasahi dahinya. Bukan macam yang awak fikir. Mula-mula memang macam tu, tapi lepas tu abang dah berubah. Betul, abang berubah. Aisyah mencebit. Abang berubah bila abang nampak saya masih bodoh, masih percaya, bila nampak saya menanggung derita tanpa lari. Bila nampak Ustaz Firdaus sanggup tinggalkan agamanya cuma sebab kasihan pada saya. Buat pertama kalinya, Kamal terdiam. Aisyah menyambung, kali ini ada kesakitan dalam suaranya. Awak tahu tak? Selama 3 tahun jadi isteri abang, saya hilang anak, hilang maruah, hilang kepercayaan pada diri sendiri. Tapi sampai masa abang nazak, saya masih tak berani berpaling, masih pergi minta duit untuk selamatkan abang. Tapi semua tu cuma dibalas dengan satu ayat. Dia masih bodoh macam dulu. Abang betul-betul rasa abang layak dimaafkan. Kamal tidak dapat berkata-kata. Kerongkongnya kering, matanya berair tetapi tidak dapat membantah.
Aisyah mengeluarkan sekeping borang. Borang perceraian. Namanya sudah diisi, hanya menunggu nama Kamal. Bila abang dah sehat nanti, tanda tangan. Kamal menggeletar, menggigit bibir. Habis itu, lelaki itu macam mana? Awak akan ikut dia? Aisyah memandangnya lama, kemudian menjawab dengan jelas. Tidak, saya takkan ikut sesiapa. Saya cuma akan keluar dari hidup abang. Selesai berkata, dia meletakkan sebentuk cincin kawin yang sudah pudar warnanya di atas meja di tepi katil, kemudian berpaling dan melangkah pergi tanpa menoleh. Salmah yang berdiri di luar pintu memberi laluan. Apabila Aisyah lalu di sebelahnya, dia memegang perlahan tangan Aisyah. Akak minta maaf sebab dulu tak percaya awak. Sekarang akak faham, orang yang paling kuat bukan yang menanggung, tapi yang berani melepaskan. Aisyah tersenyum, senyuman yang ringan, tanpa sakit, tanpa dendam, seolah-olah baru sahaja melepaskan beban yang berat. Petang itu, hujan turun tiba-tiba. Hujan musim panas yang lebat memutihkan seluruh halaman hospital. Fahmi berdiri di bawah anjung di seberang jalan. Tangannya memegang sejambak bunga kekwa putih, satu-satunya bunga yang pernah Aisyah letakkan setiap pagi di surau. Dia menunggu dari pagi hingga petang, tidak menelepon, tidak menghantar mesej, hanya berdiri diam, seolah-olah jika tidak cukup sabar, cinta ini tidak ada maknanya. Sehingga hujan mula reda, Aisyah muncul. Dia melangkah keluar dari pintu hospital, tanpa baju hujan, tanpa payung, hanya berjalan perlahan ke arahnya, matanya tenang, sukar ditafsir. Fahmi melangkah ke hadapan, menghulurkan jambak bunga. Untuk awak. Aisyah mengambilnya, tersenyum nipis. Masih bunga kekwa putih. Fahmi mengangguk, sebab ia macam awak, kuat, pendiam, dan hanya mekar paling indah ketika cuaca sejuk. Aisyah memegang jambak bunga itu seketika, kemudian meletakkannya di bangku batu berdekatan. Dia memandangnya lama, kemudian tiba-tiba bertanya, "Kalau hari ini saya cakap saya belum bersedia untuk mulakan hidup baru, awak akan kecewa?" Fahmi tergamam, tetapi dia hanya menggelengkan kepala. "Tidak, saya tak cintakan awak untuk harapkan balasan. Saya cuma nak awak tenang, hidup jujur dengan diri sendiri, sama ada dengan saya atau tidak." Aisyah berpaling, matanya sedikit berair. "Untuk masa yang lama, saya tak hidup untuk diri sendiri. Saya hidup untuk tanggungjawab, untuk nama baik, untuk apa yang orang kata. Sekarang, saya cuma nak jadi diri saya sendiri. Seorang wanita yang pernah jatuh, pernah kehilangan, tapi tak lagi takutkan kesunyian." Fahmi tidak berkata apa-apa, tetapi di matanya ada pemahaman dan penghormatan. Aisyah menarik nafas dalam, kemudian menyambung, "Saya tak nak melangkah dari satu ikatan ke satu pelukan, walaupun pelukan itu sehangat manapun. Saya nak berjalan sendiri, hidup sendiri, kuasai emosi saya sendiri." "Saya tahu kalau betul ada jodoh." Dia mengangkat muka memandangnya dan menyambung, "Kita akan jumpa balik pada masa kita berdua sama-sama dah tenang." Fahmi tersenyum, senyuman yang sedih tetapi indah. Dia mengangguk, suaranya hangat dan ringan seperti doa. "Saya akan tunggu. Bukan untuk awak pilih saya, tapi untuk lihat awak hidup sepenuhnya untuk diri sendiri." Aisyah menunduk perlahan, kemudian berpaling dan melangkah pergi. Dia tidak menoleh, tetapi tangannya masih memegang jambak bunga kekwa. Langkahnya tidak laju, tidak perlahan. Hujan renyai-renyai jatuh di bahunya, tetapi susuk tubuhnya lebih tegap dari sebelumnya. Fahmi memandang, tidak memanggil, tidak menahan. Dia hanya berdiri di situ dan berbisik, "Semoga awak tenang. Bukan di sisi saya, tetapi di sisi diri awak sendiri." 3 minggu selepas pembedahan,
Aisyah secara rasmi berpindah ke kampung neneknya, sebuah kawasan desa yang tenang, lebih 30 kilometer dari bandar. Dia menyewa semula rumah kayu lama milik makciknya, mengemas kebun, menanam sayur, dan menternak ayam. Setiap pagi, bunyi kicauan burung, bau jerami kering, dan cahaya matahari yang menyelinap di sebalik rimbunan buluh membuatkannya buat pertama kali selepas bertahun-tahun merasa hatinya benar-benar ringan. Dia tidak menghantar mesej kepada Fahmi dan tidak melawat Kamal. Bukan karena dendam, tetapi karena dia tahu kemaafan yang paling mendalam adalah dengan senyap-senyap melangkah keluar dari hidup masing-masing, tanpa ikatan, tanpa alasan. Petang itu, dia ke sawah mencabut rumput. Tangannya penuh dengan lumpur, matahari memancar ke pipinya. Dia tiba-tiba merasa hatinya seperti tanah, pernah kasar, pernah retak, tetapi kini sedang disirami dengan ketenangan. Menjelang malam, dia duduk membaca buku di beranda. Seorang kanak-kanak perempuan jiran berlari menghantar sebakul telur ayam. Ibunya malu-malu berdiri dari jauh menyapa. Aisyah hidup secara sederhana, baik hati, orang kampung pun menyayanginya. Ada beberapa orang yang cuba bertanya kabar, tetapi dia tidak menjawab. Orang kata, mungkin dia pernah banyak menderita. Aisyah tersenyum lembut dan menjawab, dah rasa derita baru tahu, ketenangan tu benda paling berharga. Dia tidak bercerita tentang Fahmi, tidak bercerita tentang Kamal. Tiada siapa tahu dia pernah bersuami, pernah kehilangan anak, pernah berdiri di antara hidup dan mati orang lain. Dia hidup seolah-olah segalanya baru bermula. Tetapi pada masa yang sama, di tempat lain, Fahmi, yang pernah menjadi ustadz, memulakan perjalanan baru. Tidak kembali ke surau dan tidak membuka hati kepada sesiapa. Dia menjadi guru pendidikan moral dan kemahiran hidup di sebuah sekolah swasta kecil. Setiap pagi, dia berdiri di hadapan kanak-kanak, mengajar tentang belas kasihan, tentang cara menyayangi seseorang dengan betul adalah dengan membiarkan mereka bebas. Suatu hari, seorang pelajar perempuan bertanya, Cikgu Fahmi, kalau cikgu sayang seseorang, tapi orang tu tak pilih cikgu sedih tak? Seluruh kelas ketawa, tetapi Fahmi hanya tersenyum dan menjawab, tak sedih. Sebab, kalau kamu betul-betul sayangkan seseorang, kamu akan nak mereka hidup ikut kata hati mereka, bukan ikut kita. Kanak-kanak itu terdiam. Ada yang berbisik, Cikgu mesti pernah sayang seseorang dalam-dalam. Fahmi tidak membantah, hanya memandang keluar tingkap. Di mana angin bertiup perlahan melalui dahan pokok yang sedang berganti daun. Petang itu, dia pulang ke biliknya, membuka laci. Di dalam laci ada sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sehelai daun kering yang disimpannya sejak meninggalkan surau. Dia memandangnya lama, kemudian menyimpannya kembali. Cukuplah, aku masih berhutang dengan kehidupan, tapi tak lagi berhutang dengan sesiapa. Di kampung, Aisyah juga membuka laci. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan kecil, di dalamnya ada cincin kawin lama yang pernah diletakkannya di atas meja Kamal. Dia tidak membuangnya dan tidak memakainya semula. Dia hanya membersihkannya, meletakkannya di dalam sebuah kotak kain, dan menulis di atasnya, satu masa dan sudah selesai. Suatu pagi, Aisyah menaiki bas ke bandar. Buat pertama kali selepas lebih sebulan tinggal di kampung, dia perlu membeli beberapa benih pokok dan sedikit peralatan untuk menanam bunga di sekeliling rumah. Masih dengan kemeja sederhana, rambut diikat kemas, tangannya membawa beg kain yang sudah lusuh. Dia menaiki bas, memilih tempat duduk berhampiran belakang di tepi tingkap. Bas perlahan-lahan bergerak melalui sawah padi, kerbau yang sedang meragut rumput, dan kedai-kedai yang baru dibuka. Dia menyandarkan kepala di tingkap, hatinya kosong, tidak berharap, tidak menunggu. Satu perhentian kemudian, bas berhenti, seorang lelaki naik.
Dia tidak nampak mukanya serta-merta, hanya melihat sebelah tangan yang dikenalinya memegang palang kerusi di hadapan, tangan yang mempunyai parut nipis di jari telunjuk. Jantung Aisyah berdebar perlahan, dia mengangkat muka. Fahmi. Sama terkejutnya seperti dia. Dia berdiri kaku, tetapi kemudian cepat-cepat tersenyum nipis, seolah-olah tidak pernah berpisah. Boleh saya duduk sebelah awak? Aisyah mengangguk perlahan, tidak berkata apa-apa. Bas bergegar perlahan dan bergerak semula. Di dalam ruang bas yang sempit dan bising, kedua-duanya duduk bersebelahan, seolah-olah takdir masih tidak mau mereka tersesat selamanya. Seketika kemudian, Fahmi memulakan perbualan. Saya minta maaf sebab tak tahu awak di mana selamanya. Tak ada apa yang perlu dimaafkan. Aisyah menjawab, matanya masih memandang keluar tingkap. Saya cuma perlukan masa untuk tahu saya boleh hidup tanpa bergantung pada sesiapa. Fahmi mengangguk, kemudian tiba-tiba berkata, awak tahu tak, hari ini hari terakhir saya mengajar di sekolah. Aisyah terkejut. Kenapa? Fahmi memandang lurus ke hadapan, suaranya ringan seperti angin. Sebab saya bercadang nak pergi jauh untuk sementara waktu, mungkin ke utara. Sebuah madrasah kecil di sana menjemputnya untuk mengajar kelas meditasi untuk orang muda. Dia tidak kembali menjadi ustadz, hanya sebagai perkongsi ilmu. Aisyah terdiam. Bas berhenti tiba-tiba di sebuah perhentian besar. Penumpang naik turun dengan bising. Fahmi menoleh memandangnya lama. Saya tak tanya awak nak ikut tak, sebab saya tahu kalau awak nak, awak akan tanya dulu. Aisyah menoleh memandangnya. Buat pertama kali selepas segala penderitaan, segala perpisahan, pandangan matanya tidak lagi mengelak, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi takut. Hanya tenang. Saya tak ikut, tapi saya takkan mengelak lagi. Kalau satu hari nanti saya rasa hati saya cukup lapang, saya akan cari awak. Fahmi tersenyum. Senyuman yang tidak mengharap, tidak menahan. Kalau begitu, saya tunggu. Apabila bas tiba di perhentian pusat bandar, Aisyah menekan loceng. Dia berdiri, sebelum turun, dia berhenti, mengeluarkan setangkai bunga kekua putih yang sudah kering dari bagnya dan meletakkannya di tangan Fahmi. Supaya bila awak rindu, awak tahu ada orang yang masih ingat. Dia turun tanpa menoleh, susuk tubuhnya yang kecil, baju yang pudar warnanya, hilang di antara orang ramai. Fahmi masih duduk, tangannya menggenggam perlahan tangkai bunga kekua kering, matanya merah padam. Dia berbisik, saya tak perlukan awak kembali sebagai kekasih. Saya cuma harap awak hidup sebagai orang yang dicintai. Bas terus bergerak, dan dia masih duduk di kerusi lamanya di antara orang-orang asing. Hatinya ringan seperti angin musim bunga. Kamal, selepas sedar dan menandatangani borang perceraian, berpindah tinggal bersama seorang saudara jauh. Lelaki yang pernah dihormati oleh seluruh kampung, kini hanya seorang lelaki pertengahan umur yang berjalan sendirian dalam pandangan sinis orang sekeliling. Tiada siapa yang menghalaunya, tetapi tiada siapa lagi yang bersimpati. Dia hidup senyap, banyak hari mabuk di kedai kecil. Ada yang bercerita, hari itu nampak dia duduk seorang diri memegang cincin kawin lama sambil menangis. Manakala Aisyah, selepas perjalanan bas hari itu, masih tinggal di kampung seperti biasa. Setiap hari menanam sayur, mengajar anak-anak kampung membaca buku, memasak, dan menulis beberapa baris di hari. Tiada lagi air mata, tiada lagi penyesalan. Dia hidup sepenuhnya untuk dirinya, tidak menunggu sesiapa, tidak terikat. Dia pernah menulis dalam buku catatannya, bukan semua orang yang meninggalkan masa lalu itu sedang melarikan diri. Ada yang pergi untuk mencari kembali diri mereka, versi yang pernah terkubur karena terlalu banyak berkorban.
Mengenai Fahmi yang pernah menjadi ustadz, dia tinggal di utara, tidak beribadat seperti dulu, tidak berkawin, hanya mengajar dan menulis buku. Orang kata dia mempunyai sebuah buku nota yang sentiasa dibawanya, di dalamnya hanya ditulis 1 baris setiap hari. Hari ini awak sehat? Baris terakhir buku nota itu adalah satu-satunya yang ditulis dengan dakwat merah. Apabila seorang lelaki mencintai dengan cara melepaskan, itu bukan karena mereka tidak berani memiliki, tetapi karena mereka tahu memiliki secara paksa hanyalah sejenis penderitaan yang lebih indah, message dan pengajaran. Cerita ini berakhir bukan dengan genggaman tangan, bukan dengan perkawinan atau pertemuan semula, tetapi dengan kebebasan, sesuatu yang ketiga-tiga watak utama terpaksa korbankan banyak perkara untuk memahaminya. Aisyah tidak memilih untuk bersama orang yang mencintainya, tetapi memilih untuk hidup jujur dengan dirinya, memulihkan dirinya sendiri sebelum memikirkan orang lain. Fahmi tidak coba merebut cinta, tetapi memilih untuk menjadi sokongan yang teguh di belakang, walaupun tidak akan pernah dapat kembali menjadi tempat bergantung. Kamal, yang disangka paling malang, akhirnya terpaksa berhadapan dengan akibat penipuan dan keganasannya sendiri. Tiada siapa yang membalas dendam, tetapi dia kehilangan semua yang berharga untuk dimiliki. Kehidupan tidak perlu berakhir dengan mereka hidup bahagia selamanya. Cukup sekadar selepas segalanya, orang baik mendapat ketenangan, orang yang bersalah menerima balasannya, dan orang yang pernah terluka cukup berani untuk memulaikan kehidupan baru. Kawan-kawan semua dari mana nih? Coba komen sedikit, apa pendapat Anda tentang cerita tadi? Oke tak? Saya doakan, semoga Anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilindungi selalu. Kalau Anda ada kisah atau cerita yang menarik juga, jangan segan-segan untuk kongsikan di ruangan komen ya, biar kita semua boleh baca bersama-sama.